subscribe Kinaka Channel. Hello geng, Assalamualaikum. Selamat datang ke Kinaka Channel dan aku harap korang semua sihat-sihat selalu hendaknya di samping keluarga tersayang. Dan pada korang yang belum lagi subscribe aku punya channel, subscribe lah sekarang. Dan yang telah pun subscribe, terima kasih berbanyak aku ucapkan kepada korang ya. Okey, sebenarnya hari ni aku nak sampaikan satu berita sedih lah ya, di mana kita kehilangan lagi seorang kartunis yang sangat-sangat berbakat lah dalam bidang kartun ni, dan pelbagai lagi yang beliau ceburi dan juga menjadi idola aku satu ketika dulu. Dan beliau juga memberi ruang kepada aku untuk naik di permulaan dalam dunia berkartun, iaitu tak lain tak bukan iaitu Allahyarham kartunis Nazan ya, ataupun nama sebenarnya Muhammad Nazan bin Muhammad Noor. Berita ini disampaikan oleh anak beliau sendiri yang berbunyi begini: Assalamualaikum, saya Izrin Nazan. Abah saya Muhammad Nazan bin Muhammad Noor telah kembali ke rahmatullah pada hari Jumaat tanggal 17 Jun 2022 pada jam 7 malam tadi. Jadi sama-samalah kita sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah, dan semoga arwah ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbana alamin. Semoga roh arwah Encik Muhammad Nazan bin Muhammad Noor ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Sangat mengejutkan sebenarnya berita ini. Aku masa dapat berita ni pun aku terkejut juga, sebab dia macam ni. Aku dah lama lose contact dengan saudara Nazan ni. Last aku jumpa dia tahun berapa masa tu Gelagat, majalah Gelagat tutup, jadi aku terus berhubung dengan dia lah. Aku tanya apa peluang-peluang pekerjaan lagi yang boleh aku sama dengan beliau lah kan. Tapi dia ada bagi job dekat aku, tapi aku tak mampu. Job yang dia bagi tu terlalu banyak sangat, sampai untuk 100 berapa puluh tak ingat, 120 ke 150 page untuk aku buat. Aku seorang untuk buat benda tu. Jadi dia bagi job tu untuk akulah. Jadi sebelum aku nak menyusahkan beliau, jadi aku tolak lah kan, sebab aku memang tak mampulah. Job yang begitu banyak sekali dia bagi aku job tu. Tapi aku bersyukur lah, alhamdulillah lah, beliau masih lagi beri ruang lah untuk aku, ataupun bagi aku kerja ya. Walaupun dalam masa tu keadaan ekonomi kita memang sangat-sangat teruk. Zaman 90 berapa aku tak ingat, masa tu kita punya ekonomi drop, jatuh sebab zaman Zoros kalau tak silap aku ya. Dan di awal pembabitan aku sebagai seorang kartunis, bermula dengannya aku hantar kartun dekat majalah Janaka Rama masa tu. Alhamdulillah masa tu arwah sebagai seorang editor dekat situ, ataupun yang orang yang bertanggungjawab lah untuk Janaka Rama ni, dan beliau terima karya aku. Dan kalau dulu aku nak cerita balik lah ya, kalau dulu untuk ruangan bakat-bakat baru ni, dia bagi kecil-kecil je, petak-petak macam tu, macam mekar digila-gila, tajam batu api, tu lagi anak bilis ke apa dekat Gelagat tu. Jadi ruang tu dia bagi kecil-kecil je lah untuk bakat-bakat baru kan. Tapi di Janaka Rama bukan macam tu. Dia walaupun kita bakat baru, dia bagi kita satu page. Satu page masa tu aku dapat banyak kali. Dia publish aku punya karya-karya aku sampai
aku jadi panel tetap lah dekat situ kan. Tapi cumanya aku tak pergi kerja situ, aku cuma dekat rumah. Dia tak tahu sebenarnya, ia ada salah faham lah dekat situ sebenarnya. Setiap kali aku hantar kartun dulu, aku di sampul aku tu, aku akan chop kartun Kinaka Enterprise. Aku chop dekat situ. Padahal Enterprise aku tu tak berdaftar pun, salah sebenarnya kan. Tapi ialah masa zaman tu bila kita tengok je benda macam contohlah ya, tengok company-company yang terbitkan majalah kartun semuanya ada Enterprise apa semua, jadi aku pun terikut nak buat game. Masa tu kita tak tahu lagi law macam mana kan, jadi aku pun buat, pergi dekat kedai rubber stamp tu, dia buatlah Kinaka Enterprise tu, aku chop. Jadi setiap kali aku post karya-karya aku dekat Arwah ni, dia tengok dekat sampul tu, dia tahu, oh Kinaka dah ada company sendiri. Jadi dia tak kacau lah aku kan. Dia kata berapa sangat dia nak bayar dekat aku, sedangkan aku dah ada company, ada Enterprise. Jadi tu sebab itulah beliau tak serap aku masuk menjadi permanent ataupun jadi kartunis yang tetap lah dekat Janakarama. Sehinggalah aku bagi tahu dekat dia, aku sekarang ada dekat KL, dekat Jalan Ipoh. Aku ditawarkan bekerja dengan majalah Gelagat masa tu. Masa tu baru dia terperanjat lah, kenapa tak cakap, kata ni aku apa ni, bukan ada Enterprise ke yang ni. Dia malas lah dia nak tarik dia masuk tu, sebab Janakarama, sebabnya aku dah ada company kan. Dia kalau tahu macam tu, mesti dia dah ambil aku, tarik serap. Aku ingat lagi kata-kata dia masa tu dalam perbualan telefon kan. Itulah kata-kata semangat. Tapi tak apalah, dia kata walau macam mana pun teruskanlah, dia dekat mana-mana pun tak apa. Itulah Arwah bagi semangat aku dan memberi ruang kepada aku. Ya. Jadi itulah kita kehilangan lagi seorang kartunis yang berbakat besar lah bagi aku ya. Walaupun dia ni lebih, aku kira dia ni lebih bergerak kepada dia lebih bergerak secara solo lah. Tengok dia punya karakter dia kan. Dia lebih kepada, aku kata macam mana nak cakap low profile sikit lah dia. Dia lebih kepada karya dia. Dia macam tu. Jadi dia macam-macam lah. Dia terbitkan buku lah, terbitkan apa ni, kad raya, semualah. Kartun-kartunis yang berada di bawah dia dulu, yang seingat akulah ya, seingat akulah. Kalau yang mana aku tak sebut ni, maafkanlah ya. Yang seingat aku, kartunis Din, kartunis Arwah Ai, kartunis Jau, kartunis Kudin, lagi apa lagi ya? Banyaklah, banyak sebenarnya. Itu yang aku ingat lah ya. Zaman-zaman seangkatan dengan aku lah. Sebenarnya sejujurnya aku cakap, memang color daripada color untuk apa ni, kartun oleh-oleh tu, aku memang cukup berminat. Color dia macam lain sikit lah. Dia ada apa orang cakap, ada ni, ada karakter sendiri. Ada, aku nak cakap macam mana color dia tak sama dengan orang lah senang cakap. Color dia tak sama dengan orang, sampai dia punya apa orang cakap, orang yang keluar daripada Janakarama, yang mana berada di bawah Arwahayaham dulu, ada lagi dia punya sinambungan itu. Contoh color kartunis Ai, color Din sampai sekarang, dia mirip-mirip ke arah situlah ya. Color Din, korang tengoklah color Din macam mana. Macam tu Arwah punya color, dia more main macam full color, macam mana color yang orang tak pernah main tapi dia main. Kadang-kadang aku tertanya-tanya jugalah macam mana boleh dapat. Sebab kalau dulu kita color, bila kita print dekat majalah, dia keluar color lain tau. Dia keluar color lain. Dia tak keluar macam original artwork kita. Itu apa, dia punya peranan printing jugalah ya. Jadi kalau kita guna color pink, dia tak keluar color pink. Kalau dekat artwork kita tengok memang cantik pink color dia kan. Tapi bila kita dah print, dia jadi dah malap, dia jadi macam nak merun colornya.
Itulah pasal. Mungkin sebab printing ataupun tapi aku tengok Din pernah bekerjasama dengan aku di majalah Gelagat ketika dulu. Din pernah sebumbung, pernah satu studio dengan aku. Aku tengok macam mana mainan color Din, kan. Belajar juga dengan Din tapi tak boleh. Mungkin sebab color yang dia main tu, itu adalah stroke dia. Jadi kita punya ada dah stroke kita sendiri macam gitu. Kadang-kadang macam aku ni, kalau aku punya mungkin flat dia color kan. Dia tak main sangat lah. Toner tu main tapi tak sehebat dia orang lah. Dia orang lagi, kalau tengok korang boleh tengok lah karya-karya kartunis Din. Macam gitu jugalah karya-karya kartunis Nazan, Allahyarham ya. Jadi aku kira itu sahajalah untuk video kali ini. Sekali lagi aku ucapkan takziah lah kepada keluarga Allahyarham, dan semoga tabah ya menghadapi dugaan ini. Dan sekali lagi lah aku ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang telah pun mengikuti channel aku ini, dan yang telah pun subscribe. Dan aku nak cakap sekali lagi lah, kita memang kehilangan besar lah ya. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.